penuh. Okey, jadi kita akan mulakan untuk kertas model perpustakaan set yang kedua ni. Kita lihat soalan-soalannya. Okey, baik. So, kita tahu bahawa kertas 2 terbagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A memang tak ada choice, kamu kena jawab semua soalan. Ya, kena jawab semua soalan. Jadi, bagaimana untuk menjawab soalan ini? Okey, kita akan terus kepada menjawab soalan. Soalan yang pertama, kita tengok sini ya. Okey, iaitu soalan 1A, namakan 2 tokoh yang terlibat dalam perjuangan nasionalisme di Filipina. Okey, antara nama-nama yang kamu boleh tulis adalah seperti Jose Rizal. Ya, betul, Jose Rizal. Begitu juga satu lagi iaitu Andres Bonifacio. Bonifacio. Anders ke Anders? Anders rasanya. Anders Anders Bonifacio. Okey. So ada soalan, ada pelajar tanya, cikgu, kalau saya salah eja macam mana cikgu? Kalau salah eja kurang R ke kurang S ke ataupun ada typo sikit-sikit kan, still dikatakan sebagai betul. Tapi kau jangan pula Jose Rizal jadi nama Encik Rizal ke, janganlah macam tu. Itu memang salah lah kan. Tapi kalau Jose Rizal, Andres Bonifacio ataupun satu lagi Emilio Aguinaldo, Aguinaldo pun boleh juga. Ini antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjuangan nasionalisme di Filipina. Okey. So kalau kamu dapat memberikan kedua-dua ni, okey, maka kamu dapat markah 2 kat sini. Okey, markah penuh 2. Okey. Baik. Soalan seterusnya. Okey, jelaskan tuntutan yang dikemukakan oleh tokoh pejuang di Filipina. So apa yang mereka tuntut? Apa yang mereka tuntut okey oleh tokoh-tokoh pejuang di Filipina ini? So tengok kepada markah 2 markah. Maknanya kamu kena beri 2 isi. Dan macam mana nak jawab ni? Okey, yang pertama sekali ingat jawapan di soalan soalan bahagian A ni, soalan struktur ini perlu juga dibina ayat seperti berikut. Ambil balik ayat soalan tuntutan yang dikemukakan oleh tokoh pejuang. Pejuang di Filipina. Adalah begitu. Iaitu apa? Iaitu adalah mempunyai betul hak sama rata. Hak sama rata dengan bangsa Sepanyol. Sebab kenapa dengan bangsa Sepanyol, cikgu? Kena ingat Filipina telah dijajah oleh Sepanyol. Jadi mereka menuntut hak, iaitu mempunyai hak sama rata dengan bangsa Sepanyol seperti mana bangsa Sepanyol dapat. Kemudian, kita boleh tambah lagi, iaitu mereka juga menuntut menuntut apa? Iaitu menuntut Filipina dijadikan sebahagian sebahagian wilayah Sepanyol. Jadi itu kaedahnya. Mempunyai hak sama rata dengan bangsa Sepanyol. Mereka juga menuntut Filipina dijadikan sebahagian wilayah Sepanyol. 2 markah kat sini. Okey. Baik. Soalan seterusnya. Soalan yang C. Iaitu berikan 2 pertubuhan yang ditubuhkan dalam usaha menentang penjajahan kuasa barat. Baik. Kalau soalan yang C ini, dia memang tak mentionkan. Dia tak mentionkan pertubuhan yang mana, cikgu? Boleh ke saya bagi pertubuhan seperti yang ada di Tanah Melayu? Atau juga di Thailand? Ataupun juga di Indonesia, cikgu? Tidak boleh. Sebab soalan C ini masih lagi dalam
Dalam lingkungan apa? Dalam lingkungan Filipina. Masih lagi kalau kamu tengok ini semua berkait dengan Filipina, maka soalan C pun mesti berkait rapat dengan Filipina juga. Pertubuhan yang ditumbuhkan di Filipina. Okay. Jadi jangan korang bagi yang lain. So, kalau dua pertubuhan yang ditumbuhkan dalam usaha menentang penjajahan kuasa barat ini di Filipina, iaitu yang pertama iaitu yang ditumbuhkan oleh Jose Rizal. Jose Rizal telah tumbuhkan Liga Filipina. Liga Filipina. Dan juga satu lagi iaitu seperti yang diketuai oleh Andres Bonifacio, iaitu apa? Katipunan. Okay. Liga Filipina dan juga Katipunan. Okay. So, itu cara dia. Kalau soalan tu ada satu, ada dua kan. Macam ada nombor 1 Roman, 2 Roman ni kan. Okay, 1 Roman, 2 Roman ni. Tak perlu bina ayat, terus kepada tulis jawapan. Okey, baik. Seterusnya. Okey. Okey, sekejap. Okey, baik. Tak apa. Okey, soalan yang di. Semangat nasionalisme. Okey, wujud dalam kalangan rakyat tempatan, ekoran sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh penjajah. Kemukakan pandangan kamu. Pandangan anda. Pandangan anda ni maksudnya pendapat anda lah. Okey. Semangat nasionalisme, okey, wujud dalam kalangan rakyat tempatan, ekoran ataupun akibat. Ekoran tu akibat. Akibat sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh penjajah. Kemukakan pandangan kamu. Macam mana nak bina ayat jawapan daripada kemukakan pandangan anda ni? Baik. Kamu boleh mulakan dengan pada pandangan saya. Ya. Pada pandangan saya. Ya, pada pandangan saya, sebab aku balik ayat kemukakan pandangan anda kan. Kamu tulis pada pandangan saya. Okay. Semangat nasionalisme. Ambil balik daripada ayat soalan. Wujud. Ya, wujud dalam kalangan rakyat tempatan. Rakyat tempatan. Kerana kerana apa? Penjajah. Kita boleh tulis penjajah ingin menguasai. Ingin apa? Kita boleh ambil poin kat sini. Ingin. Cikgu akan buat poin kat sini. Sebab apa cikgu buat poin? Sebab kamu binalah ayat jawapan. Kamu bina ayat jawapan. Kamu kena berusaha untuk bina ayat jawapan. Latih diri untuk bina ayat jawapan. Ingat tu. Baik. Ingin. Yang pertama, penjajah ingin apa? Iaitu menguasai pentadbiran negeri. Tu. So, bila ingin menguasai pentadbiran negeri, maka apa yang penjajah buat? Iaitu penjajah telah memperkenalkan pelbagai peraturan. Iaitu mengenakan pelbagai peraturan yang menyusahkan rakyat semua itulah. Okey. Selain daripada itu, kita tahu juga penjajah ingin apa? Penjajah ingin menghapuskan pentadbiran tradisional. Menghapuskan pentadbiran tradisional, iaitu menghapuskan pentadbiran sistem pembesar 4 lipatan, sistem raja berkuasa mutlak. Nak hapuskan pentadbiran tu, pentadbiran pembesar. Dan kemudian satu lagi iaitu dengan penjajah ingin menghalang masyarakat tempatan tempatan terlibat dalam pentadbiran
dalam pentadbiran negeri. Okey, pentadbiran negeri. So, kalau kita lihat di sini, okey, mungkin kamu akan tanya, cikgu, berapa banyak yang saya kena bagi, cikgu, untuk soalan seperti ini? Baik, seperti yang kamu maklum bahawa berapa banyak kita nak bagi bergantung kepada berapa markah yang diperuntukkan. Kalau 4 markah, maka kena bagilah 4-4 itu. Kena bagi 4-4 itu. Tapi harus ingat, jangan buat satu ayat. Jangan masukkan semua dalam satu ayat. Jangan guna setiap fakta tu ada koma. Sebab cikgu pernah jumpa jawapan di mana kamu buat, pada pandangan saya semangat nasionalisme wujud dalam kalangan rakyat tempatan kerana penjajah ingin menguasai pentadbiran negeri, koma. Mengenakan pelbagai peraturan, koma. Menghapuskan pentadbiran tradisional, koma. Dan menghalang masyarakat tempatan terlibat dalam pentadbiran negeri. Itu ayat yang tidak lengkap. Ayat yang tidak sempurna. Kalau yang sempurna macam mana? Kamu boleh masukkan 2 fakta dalam satu ayat. Contohnya, dengan mengenakan pelbagai, ya betul. Yang itu boleh, Riana. Maknanya, semangat nasionalisme wujud dalam kalangan rakyat tempatan kerana penjajah ingin menguasai pentadbiran negeri dengan mengenakan pelbagai peraturan. Titik. Situ saja dah ada 2 markah. Situ boleh dapat 2 markah. Maknanya 2 fakta digabungkan dalam satu ayat boleh. Kemudian nak masuk kepada poin seterusnya, kena guna penanda wacana. Selain itu, penjajah ingin menghapuskan pentadbiran tradisional dan menghalang masyarakat tempatan terlibat dalam pentadbiran negeri. Titik. Kena ada 2 markah. So, total 4 markah. Begitu. Begitu caranya. Jadi jangan guna koma. Jangan. Tak betul itu. Ya. Jadi take note benda tu. Okay, supaya kamu tahu bagaimana untuk memberi jawapan yang lebih baik dan dengan jawapan yang lebih tepat. Okey. Baik. Dah ambil jawapan untuk kita pergi pada soalan nombor 2. Dah ambil Okey. Soalan seterusnya. Dah kalau dah tulis dah. Dah. Okey. Baik, bagus. Okey, baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Baik, soalan kedua. Okey, tengok soalan yang pertama ni tadi, okey, bila bab nasionalisme ini diambil daripada bab 2. Betul? Bab 2 kan? Bab 2 sejarah tingkatan 4. Soalan 2, kalau kamu tengok, Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu pada 1 April 1946. So, Malayan Union ini adalah daripada bab 4. Baik, bermakna di sini, selepas bab 4 ni akan ada bab 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ada tak kemungkinan soalan ini akan kembali kepada bab 3 atau bab 1? Tak ada. Tak ada. Dia akan susun ke depan. Maknanya selepas bab 2, bab 4. Kemudian mungkin dia bagi bab 5, bab 6. So, bab yang ke hadapan. Dia tak akan pusing balik ke bab belakang. Ingat tu. Okay. So, itu susunan dia. Okay. Baik. Bab 4. Malayan Union. Okay. Diperkenalkan di Tanah Melayu pada 1 April 1946. Apakah tujuan British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu? Baik. Tujuan. Berapa banyak saya nak bagi tujuan ni, cikgu? Baik, macam biasa, kita tengok berapa markah. 3 markah. Bila 3 markah, maka kamu kena beri 3. Itu cara dia. Markah ni sebenarnya, kalau kamu nak tahu, bukan suka-suka tau diletak kat situ. Ada sebab. Kenapa diletakkan markah kat situ?
Markah kat situ diletakkan supaya kamu tahu, menjadi panduan kepada kamu berapa banyak kamu nak kena bagi. Kalau kamu bagi 2 poin, kat sini tulis 3, kamu tahu bahawa aku tak cukup poin ni. Kalau kamu bagi 4, tulis kat sini 3, maknanya kamu kata apa? Aku dah terlebih bagi poin ni. Nampak tak? So, markah ini ditulis kat situ untuk sebagai panduan kepada para pelajar untuk mengetahui berapa banyak yang kena bagi. Itu cara. Ya. Jadikan markah itu sebagai panduan. Baik. So, apakah tujuan British memperkenalkan Malay Union di tanah Melayu? Baik. Nak try boleh? Nah, ya silakan. Untuk berkerajaan sendiri kan? Okey, berkerajaan sendiri. Macam jauh je. Lain? Lain? Sekejap. Ingat balik. Ingat balik. Okey, baik. Tak apa. Sementara itu, bagaimana nak membina ayat jawapan? Ayat jawapan kamu mesti bermula dengan ambil ayat soalan, iaitu tujuan British memperkenalkan Malayan Union okey, di tanah Melayu adalah begitu. Mesti mula dengan ayat macam tu. Tujuan British memperkenalkan Malayan Union di tanah Melayu adalah pertama. Okey. Baik. Siapa-siapa boleh sharekan jawapan di Zoom chat. Sesiapa yang nak cuba, ingat 3 markah, berikan 3. So, cikgu akan pilih mana-mana jawapan yang kamu telah berikan dalam Zoom chat untuk cikgu lihat sama ada betul atau tidak jawapan kamu. Silakan. Boleh tulis. Iaitu apa? Ya, betul. Yang pertama sekali untuk melicinkan pentadbiran ataupun kita kata melicinkan sistem pentadbiran. Okey, baik, betul. Selain daripada itu, meningkatkan pelaburan ekonomi. Meningkatkan pelaburan ekonomi. Ya. Dan seterusnya. Okey, iaitu satu lagi. Okey, melicinkan sistem pentadbiran, meningkatkan pelaburan ekonomi, dan satu lagi ialah untuk yang ini mungkin iaitu paling mudah mengukuhkan pertahanan. Pertahanan. Kalau ada yang tak faham cikgu, tujuan British memperkenalkan Malay Union ini adalah untuk melicinkan sistem pentadbiran. Saya tak fahamlah cikgu, macam mana nak licinkan sistem pentadbiran. Harus diingat. Okey, iaitu sebelum Malay Union diwujudkan okey, sebelum Malayan Union, kita ada negeri-negeri seperti apa? NNS, kemudian NNMB, okey, MB dan juga NNMTB. Jadi, ini adalah pentadbiran yang berbeza-beza. So, pentadbiran tidak menjadi smooth, tidak menjadi lancar kerana perbezaan sistem. Jadi, bila Malay Union, dia satukan semuanya dan menggunakan sistem pentadbiran yang sama. So, itu dapat melicinkan pentadbiran. Yang kedua, dapat meningkatkan pelaburan ekonomi dengan bila adanya satu pentadbiran saja Malay Union, maka akan dapat menggalakkan pelabur-pelabur luar. Pelabur luar ni maknanya apa? Syarikat-syarikat British seperti Guthrie, Sam Darby, Harrison and Crossfield yakin dengan pentadbiran British dan mereka datang ke tanah Melayu untuk membuka lombong biji timah, membuka ladang-ladang getah. Itu dapat meningkatkan pelaburan ekonomi. Dan kalau mengukuhkan pertahanan, di mana Malay Union, bila diperkenalkan Malay Union, maka pentadbiran Malay Union boleh mewujudkan angkatan tentera sendiri untuk menjaga pertahanan tanah Melayu. Kalau tak sebelum ni kan, NNS dengan cara lain, NNMB dengan tentera lain, NNMTB ada pentadbiran pertahanan mereka sendiri.
So, tak kukuh. Ada yang kuat, ada yang lemah. So, sekarang gabungkan. Dari bawah Malay Union dapat kukuhkan pertahanan. So, inilah 3. Boleh faham So, kalau kamu buat ayat, juga sama. Jangan buat dalam satu ayat. At least 2 ayat. Jangan kau buat satu ayat. At least 2 ayat. Itu penting. Ya. Baik. Kalau kita tak huraikan fakta, dapat berapa markah cikgu? Okey, baik, bagus soalan itu. Sebenarnya begini. Untuk soalan-soalan struktur, huraian tak wajib. Huraian tak wajib. Okey, kamu beri fakta pun dah dapat markah. Berikan fakta pun dapat markah tanpa huraian. Tanpa huraian pun dapat markah. At least kena ada apa? Kena ada 3 lah, sebab kalau 3 markah, kena bagi 3. Kalau 4 markah, bagi 4. Itu penting. Ya. Sebab huraian ni sebenarnya cikgu just mentionkan je untuk kamu faham. Itu je. Ya, untuk kamu faham. Baik. Itu soalan 2A. Soalan 2B. Okey, jelaskan syarat yang ditetapkan oleh kerajaan British untuk mendapatkan kewarganegaraan Malayan Union. Wow. Jelaskan soalan ini, kamu kena ada huraian. Jelaskan syarat yang ditetapkan oleh kerajaan British untuk mendapatkan kewarganegaraan Malayan Union. Baik. So, okey, iaitu bagaimana kita nak jawab ni? Baik, kena ingat. Malayan Union gunakan syarat kewarganegaraan apa? Menggunakan prinsip jus soli. Betul. Maknanya yang pertama sekali menerusi prinsip jus soli. Kalau kamu nak mentionkan pun boleh. Apa itu jus soli? Iaitu jus soli ialah kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Itu jus soli. Menerusi prinsip jus soli, kerakyatan berdasarkan, iaitu kerakyatan berdasarkan tempat lahir, dan kemudian daripada situ iaitu kamu kena mentionkan iaitu iaitu sesiapa yang lahir di tanah Melayu dan Singapura. Ya, betul. Ya, betul. Kalau bagi maksud jus soli itu 2 markah tak cikgu? Tak. Okey. Kalau bagi maksud tu 1 markah juga. 1 markah juga. Sebab prinsip jus soli itu bermaksud apa kan? Itu dikira 1 markah sebenarnya. Kemudian bila kamu mentionkan sesiapa yang lahir di tanah Melayu dan Singapura, okey, itu layak untuk mendapat kewarganegaraan. Yang lahir di tanah Melayu dan Singapura. Kemudian juga mereka yang berumur 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas, dan bermastautin. Bermastautin ataupun kita kata berumur 18 tahun ke atas, kita ambil satu lagi, bermastautin. Dalam apa? Iaitu bermastautin selama 10 hingga 15 tahun di tanah Melayu. Selama 10 hingga 15 tahun di tanah Melayu. So mereka inilah yang akan apa? Yang akan layak mendapatkan kewarganegaraan Malayan Union. So kalau kita lihat di sini, ada beberapa poin kat sini seperti kita mentionkan tentang jus soli 1. Sesiapa yang lahir tanah Melayu dan Singapura berumur 18 tahun ke atas, bermastautin selama 10 hingga 15 tahun di tanah Melayu. Dan itu telah memenuhi 3 markah. 3 markah. Jadi inilah syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan British
untuk mendapatkan kewarganegaraan Malayan Union. Ya. Itu cara dia. Dan okey. Soalan yang C. Okey, pemberian hak kewarganegaraan. Okey, pemberian hak kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu menerusi prinsip jus soli. Ya, kaum bukan Melayu menerusi prinsip jus soli mendatangkan kesan kepada penduduk. Jelaskan. Bila kat sini, kamu kena ada huraian lah. Ada huraian. Okey, kamu kena explain sikit dan berapa yang saya kena bagi cikgu. Macam biasa, tengok kepada peruntukan markah berapa? 4 markah. Maknanya, kamu kena beri 4 isi. Okey, itu 4 isi. So, dengan 4 isi itu, apa yang kita nak buat? Okey, so kita akan mulakan. Mula-mula kamu kena tahu macam mana nak mulakan ayat jawapan. Okey, iaitu okey, so kita boleh ambil okey, iaitu pemberian hak kewarganegaraan okey, menerusi terus je prinsip jus soli. Prinsip jus soli okey, mendatangkan kesan. Okey, mendatangkan kesan. Okey. Okey, mendatangkan kesan iaitu terus kepada okey. So kesan in jawapan soalan kibat if not kesan kata lembaga suruh letak kesan in jawapan soalan. Kesan macam mana tu Riana? Cikgu sejarah kat sekolah saya kata lembaga suruh letak kesan in jawapan soalan kebat. If not, tolak 1 markah. 1 kesan. Okey. Baik. Ya. Sebenarnya, kamu just ikut je. Ikut je kepada bentuk soalan tu. Ya. Bentuk soalan tu. Soalan tu bagi macam tu, kamu gunakan balik. Ya, kamu gunakan balik. Baik. Sekejap, kita berhenti sekejap. Okey, sebab sahar. Okey, so kita sambung balik. Okey, iaitu okey, mendatangkan kesan ni okey, untuk soalan C, pemberian hak. Okey. Ya. Okey, ya, seperti mana Rafiq Syami bagi tahu. Okey, iaitu okey, ini dia punya jawapan. So cikgu akan pilih jawapan ini. Iaitu jawapannya adalah seperti berikut. Okey, iaitu ini Rafiq Syami ditulis. Okey, iaitu orang Melayu hilang hak istimewa dan menyebabkan orang Melayu mundur kerana tidak dapat bersaing dengan bangsa-bangsa selain Melayu. Okey, pun boleh. Okey, ini pun boleh, tetapi ini membawa kepada 2 markah. Okey. Dan menyebabkan orang Melayu mundur dan dapat bersaing. Okey. Ya, betul. Okey, selain daripada itu, okey, kita boleh mentionkan juga iaitu kedudukan istimewa. Okey, kedudukan istimewa dah. Okey, okey. Hak orang Melayu. Okey, hak orang Melayu sebagai pribumi. Okey, pribumi okey akan terancam. Okey, kenapa huruf besar semua ni? Sekejap. Okey, hak orang Melayu sebagai pribumi okey akan terancam. Terancam kerana apa cikgu? Okey, kerana kita tahu bahawa okey bilangan orang bukan Melayu okey melebihi akan melebihi bilangan orang Melayu. Jadi ini yang menyebabkan hak orang Melayu sebagai pribumi akan terancam. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, cukupkah di sini untuk mendapat mendapatkan 4 markah? Ya, cukup.
di mana kita tahu bahawa yang ini okey hilang hak istimewa, okey, satu markah, okey, menyebabkan orang Melayu mundur kerana tidak dapat bersaing dalam ekonomi dengan bangsa-bangsa selain Melayu. Itu dua. Kemudian yang ketiga, selain itu hak orang Melayu sebagai pribumi akan terancam. Okey, tiga, kerana bilangan orang Melayu, orang bukan Melayu akan melebihi bilangan orang Melayu. Jadi ini merujuk kepada prinsip jus soli. Maka ini membawa kepada 4 markah. Cukup untuk 4 markah. Boleh faham? Okey. Cikgu harap kamu semua dapat menguasai okey, menguasai soalan-soalan struktur okey dengan baik sekali. Okey, cikgu harapkan dan juga okey. Baik. Kelas kita seterusnya adalah pada hari Ahad pula, iaitu pada hari Khamis minggu hadapan. Baik, hari Khamis minggu hadapan, cikgu juga akan buat kelas okey untuk kita bincangkan soalan set-set UASA ini, tetapi selama 2 jam setengah bermula pukul 8 malam hingga pukul 10.30 malam. Okey, untuk kita bincangkan set seterusnya. Cikgu akan postkan juga set peperiksaan akhir tahun sejarah tingkatan 4 dalam grup, di mana kita akan bincangkan selama 2 jam setengah pada hari itu. Sebab selepas USA ni ataupun selepas peperiksaan ni nanti, korang dah malas nak masuk kelas dah. Okey, korang dah malas nak masuk kelas dah. Itu masalahnya. Okey, sebab dah diperiksa. Jadi cikgu akan cuba okey untuk kedepankan masa waktu kelas di harapan tu nanti untuk untuk cikgu panjangkan pada hari Khamis nanti. Dan pada minggu depan dan seterusnya kita akan ada kelas seperti biasa. Namun begitu cikgu akan buat pendedahan. Okey, pendedahan untuk sejarah tingkatan 5. Okey, pendedahan topik-topik penting dalam sejarah tingkatan 5. Itu yang kita akan isi sepanjang bulan Januari ini, ya. Okey, baik. Kita akan lihat berkaitan dengan soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Okey. Semasa di bawah pentadbiran British, sistem persekolahan berkembang mengikut kaum. Baik. Kalau sistem persekolahan seperti laporan Barnes apa semua kan. Baik, ini adalah sebenarnya diambil daripada bab yang bab 7. Ini bab 7. Ya, bab 7 iaitu berkaitan dengan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Baik. Nyatakan 2 jenis sistem persekolahan yang diperkenalkan oleh British, iaitu sebenarnya banyak. Okey, iaitu kita tahu sistem persekolahan semasa British iaitu sistem vernacular. Ya, sistem vernacular. Maka 2 jenis sistem sekolah yang diperkenalkan oleh British iaitu kita boleh tulis sekolah vernacular, okey, Melayu. Dan satu lagi sekolah vernacular Cina pun boleh juga. Boleh jadi dia ada banyak lagi kan. Sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, kemudian sekolah vernacular Tamil, sekolah vernacular Tamil, kemudian sekolah Inggeris, So ini adalah antara sekolah-sekolah yang diperkenalkan oleh British. Ya. Baik. Soalan seterusnya iaitu jelaskan laporan berikut. Laporan Barnes dan juga laporan Fernwood. Okey. Baik. Jelaskan kandungan. Jelaskan isi kandungan. Tengok dia punya soalan ni. Jelaskan kandungan laporan berikut. Laporan Barnes, laporan Fernwood. Baik. Diberi markah 4. Bila beri markah 4, sini tak ada tulis markah, bermakna dia bahagikan 4 markah ni kepada dua-dua, iaitu
Yang di sini 2 markah. Okey, laporan BANS 2 markah. Dan juga laporan untuk Fernwood pun 2 markah. Jadi, so kita tahu, okey, dibagikan kepada 2. Jadi kalau 2 markah laporan BANS, kita boleh berikan apakah kandungan laporan BANS, iaitu kita tahu antaranya iaitu sekolah rendah. Okey, sekolah rendah iaitu kita tahu dia guna bahasa Melayu. Guna BM dan BI. Okey, sebagai bahasa pengantar. Okey, cikgu short form kan saja tapi korang jangan guna short form. Bila buat jawapan guna ayat penuh. Ya. Guna ayat penuh. Manakala satu lagi iaitu sekolah menengah. Sekolah menengah pula menggunakan guna BI atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Baik. Kemudian untuk laporan Fernwood pula, apa yang diminta oleh laporan Fernwood? Baik, laporan Fernwood pula dia kata apa? Iaitu sekolah Cina. Sekolah Cina diteruskan secara berasingan. Berasingan tapi di bawah sistem kebangsaan. Sistem kebangsaan. Dan satu lagi iaitu pendidikan di sekolah Cina ni pendidikan sekolah Cina mestilah apa? Mesti berorientasikan tanah Melayu. Berorientasikan ni maksudnya berciri-ciri tanah Melayu. Maknanya buku teks cerita pasal tanah Melayu. Walaupun tulisan Cina, tapi cerita pasal tanah Melayu. Kalau katakan ekonomi pun cerita pasal tanah Melayu. So itu maksud berorientasikan tanah Melayu. Background buku teks mesti berorientasikan, mesti berciri-cirikan tanah Melayu. Itu maksud berorientasikan dalam laporan Fernwood. So, ingat, nanti kalau kamu buat jawapan, buat dalam ayat yang penuh. Ya. Baik, so dengan ada 2 poin ini, kamu dapat 2 markah bagi setiap laporan BANS dan juga laporan Fernwood. So, dapatlah total markah 4. Ya. Baik, ini adalah soalan 3B. Soalan 3B. Dan kita teruskan kepada soalan C. Baik, soalan C. Sebagai rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu berbangga dengan sistem pendidikan di negara kita? Sebagai rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu berbangga dengan sistem pendidikan di negara kita? Berapa markah? 4 markah. Bila 4 markah, kena bagi 4 isi. Kalau macam tu, kamu kena mula dengan apa? Sebagai rakyat Malaysia. Mesti ambil ayat itu. Sebagai rakyat Malaysia. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu berbangga. Ya, berbangga dengan sistem pendidikan. Di negara kita. Negara kita. Soalan mengapa kan? Jadi kita kena sambung dengan kerana. Kerana kena ada satu kesan ya. Soalan kehebat. Berbangga dengan sistem pendidikan negara kita. Baik Diana. Sebenarnya kalau katakan kesan, sebab Diana kata soalan yang macam ni yang kena ada satu kesan. Baik, bagi tahu cikgu. Kesan yang macam mana? Maknanya kesan daripada
daripada berbangga tu. Maknanya kesan tu ialah huraian dia, betul? Kesan tu adalah huraian dia kan? Jadi contohnya baik, kita perlu berbangga dengan sesebrikan negara kita. Kerana apa? Kerana kerana kita tahu bahawa pendidikan ini dapat membentuk negara maju. Negara yang maju. Jadi, kat sini, kalau katakan Riana kata perlu ada kesan, so kesan tu huraian dia. Ya, yang ini fakta. Okey, yang ini fakta, yang ini huraian. So huraian ni kamu kena beri dalam bentuk kesan. Apa kesan bila dapat membentuk negara maju? Okey. So dapat membentuk negara maju, maka kesannya apa kesannya? Iaitu dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Rakyat di seluruh negara. Itu. Bila negara maju, kita dapat taraf hidup rakyat yang meningkat. Di seluruh negara. Baik, betul. Kemudian juga, itu kesan dia. Kemudian Rafi Syamil kata, fakta seterusnya. Berbangga dengan sistem pendidikan negara kita kerana dapat mewujudkan, maknanya dapat mewujudkan jati diri. Rasa jati diri mewujudkan jati diri lah ya, jati diri yang tinggi. Dalam kalangan murid. Dalam diri ataupun dalam kalangan murid, dalam kalangan pelajar. Jati diri yang tinggi, maka apakah kesan bila ada jati diri yang tinggi? Iaitu kesannya, kamu boleh cerita sebenarnya, kesannya iaitu apa? Bila dapat wujudkan jati diri yang tinggi dalam kalangan pelajar, maka dapat menyemai. Kesannya, kita dapat melahirkan masyarakat yang patriotik. Maknanya apa? Patriotik dan patriotik itu maknanya semangat cintakan negara lah. Melahirkan masyarakat yang patriotik dan sanggup berkorban demi negara. Ya. Itu kita kata sebagai kesan dia. Nampak tak? So, macam cikgu cakap, soalan kebat, dia ada fakta huraian. Dan menurut kata Riana, bila kita beri dia punya fakta tu tentang kebat, so kita kena beri kesan. So ini kesan. Boleh guna perkataan nasionalisme tak untuk soalan ini? Baik. Maksudnya apa? Melahirkan masyarakat yang nasionalisme. Tak sesuai. Dia melahirkan masyarakat yang patriotik. Patriotik sebenarnya ada lain. Satu ideologi, patriotisme. Ideologi yang cintakan negara. Tapi kalau katakan sifat manusia tu, sifat masyarakat tu ialah patriotik. Iaitu masyarakat yang cinta akan negara. Bukan masyarakat yang patriotisme, bukan. Masyarakat yang patriotik. Kalau nasionalisme lain. Nasionalisme adalah satu ideologi. Satu ideologi. So, bezakan kat situ. Dia memang hampir sama maksud. So, ini adalah berkaitan dengan soalan 3. Iaitu fakta dan juga huraian kita buat dalam bentuk kesan. Dan sebelum itu kita tengok iaitu sekejap. Syarul, lambat masuk Syarul. Ya, cikgu. Kenapa? Sibuk ke? Sibuk sikit lah. Baik. Masa tu tengah bersih kucing. Kadang kau tengok balik video ni. Cikgu nanti upload kat YouTube. Okey. Alright, baik.
Okey, soalan seterusnya, soalan keempat. Sebanyak 131 memorandum. Alamak. Bila kita tengok 131 memorandum bertulis diterima. Kalau 131 memorandum bermakna ini berkaitan dengan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun dipanggil Suruhanjaya RIP. Kalau Suruhanjaya RIP bermakna ini adalah diambil daripada bab ini bab 9. Ya. Ini bab 9. Ya, iaitu ada Suruhanjaya RIP. Iaitu yang berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan 1957. Baik, sebanyak 131 memorandum ditulis, bertulis diterima daripada pelbagai pihak sebagai langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Menyatakan pihak yang terlibat dengan pemberian memorandum tu. Maksudnya apa tahu? Nyatakan pihak yang beri memorandum tu. Memang ada banyak. Antaranya yang pertama iaitu berkaitan dengan siapa pihak dia, iaitu raja-raja, ya, raja-raja Melayu. Ya, ada berikan memorandum. Ya. Begitu juga yang kedua iaitu parti politik. Especially parti perikatan lah. Yang memberikan memorandum tu. Seterusnya iaitu kita boleh tulis iaitu individu ataupun orang perseorangan. Okey, pun ada ni perseorangan. Perseorangan pun ada juga individu-individu tertentu yang telah pun memberi memorandum itu. Begitu juga satu lagi iaitu ada juga di kalangan badan-badan awam. Maknanya badan-badan awam ni maknanya badan-badan yang yang terlibat dengan kerajaan. Ya, badan-badan awam. Seperti jabatan-jabatan tertentu, memberikan memorandum juga. Jadi inilah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian memorandum. Kalau ada yang bertanya, apa itu memorandum, cikgu? Memorandum ini sebenarnya kita boleh katakan sebagai kertas cadangan. Ya. Apa maksud memorandum? Iaitu kertas cadangan. Sebanyak 131 kertas cadangan bertulis. Itu maksudnya diterima daripada pelbagai pihak sebagai langkah penggubalan perlembagaan. Baik. Baik, kita lihat di sini iaitu jelaskan soalan 4B, jelaskan memorandum. Yang diterima berkaitan dengan soal kewarganegaraan. Jelaskan memorandum yang diterima berkaitan soal kewarganegaraan. Baik. Kalau yang ini kita akan tengok. Berapa markah yang diberi, cikgu? 3 markah. So kalau 3 markah, kita kena beri 3 juga, iaitu 3 isi. Sama ada 3 tu fakta ke ataupun ada bercampur dengan huraian ke, tak apa, bagi je. Jangan takut-takut. Ya, siapa yang periksa hari Isnin nanti, jangan takut-takut memberikan fakta, bagi je. Bagi. Jangan risau. Sebab selalunya kerisauan itu menyebabkan kamu berulang kali tulis padam balik, tulis padam balik. Sudahnya membuang masa, kan? Baik. Berkaitan, memorandum yang diterima berkaitan dengan soal kewarganegaraan, iaitu siapakah yang telah memberikan memorandum berkaitan soal kewarganegaraan, iaitu yang pertama sekali tentang parti perikatan. Daripada parti perikatan. Parti perikatan mencadangkan apa? Cadangan dia melalui memorandum, memberi cadangan, memberi cadangan melalui memorandum iaitu testament. Testament amanah. Ya, melalui testament amanah, maknanya satu surat, satu dokumen testament amanah yang mana itu dalam itu ada cadangan-cadangan. Cadangan-cadangan daripada siapa? Daripada parti perikatan.
Ya. Kemudian juga dalam itu juga kita boleh tulis iaitu tentang Dewan, satu lagi pihak iaitu Dewan Dewan Perniagaan Melayu. Okey. Melayu. Okey, dia memohon apa? Okey, memohon mengetatkan soal mengetatkan soal kewarganegaraan. Mengetatkan soal kewarganegaraan itu Dewan Perniagaan Melayu. Baik. Kemudian seterusnya iaitu kita tahu bahawa Persatuan Dewan Perniagaan Cina. Persatuan Dewan Perniagaan Cina. Cina Semalaya. Iaitu menggesa untuk apa? Menggesa, mencanangkan iaitu peruntukan kewarganegaraan berdasarkan ataupun menerusi kelahiran. Maknanya menerusi Jusoli jugalah. So ada yang memohon untuk ketatkan soal kewarganegaraan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa peruntukan kewarganegaraan menerusi kelahiran. Kemudian masyarakat India pun ada. Kita boleh tulis juga kalau kamu nak tambahlah. Masyarakat India juga menuntut kedudukan kewarganegaraan. Mereka diteliti. Maknanya diperincikan, diteliti supaya masyarakat India juga boleh menuntut untuk menjadi warga negara. Jadi ini antara perkara-perkara yang dalam memorandum itu berkaitan dengan soal kewarganegaraan. Okey. Baik. Okey, baik. Seterusnya. Sebagai rakyat Malaysia. Soalan set ini memang cikgu tengok banyak. Sebagai rakyat Malaysia pada pandangan anda semua. Soalan ni boleh tahan dia punya apa? Dia punya tahap kesukaran dia. Baik, sebagai rakyat Malaysia. Mengapa kita perlu menghargai pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan? Mengapa? Okey. Baik. Okey, so kita perlu buat ayat bermula dengan macam biasa sebagai rakyat Malaysia. Macam tu. So sebagai rakyat Malaysia, ingat ya. Sebagai rakyat Malaysia kita perlu menghargai pembentukan Suruhanjaya Suruhanjaya Perlembagaan. Kerana apa? Kerana di sini baru kamu fikir aku nak buat berapa fakta ni 4 markah. 4 markah. So kalau kita lihat di sini 4 markah bermakna 4 isi. 4 isi sama ada fakta huraian ke, fakta kesan ke, terpulang. Jadi baik, antara poin-poin yang kamu boleh ambil iaitu kita perlu menghargai pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan kerana Suruhanjaya ini dia buat apa? Iaitu Suruhanjaya ini Suruhanjaya ini kita tahu telah iaitu mengutamakan permuafakatan dalam melaksanakan tugasnya. Mengutamakan permuafakatan dalam tugasnya. Dan ini fakta. Jadi apakah kesannya? Fakta mengutamakan permuafakatan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi
Okey, huraiannya. Huraian kita ambil kesan. Seperti kata Riana, okey, kita try untuk buat kesan. Suruhanjaya ini mengutamakan permuafakatan dalam melaksanakan tugasnya. So kesannya, kesannya iaitu okey, kita kata sebagai perlembagaan. Okey, perlembagaan okey, telah pun memuaskan. Kita kata perlembagaan yang dibentuk. Okey, memuaskan hati semua pihak. Memuaskan hati semua pihak. Selain daripada itu, okey, kalau kita lihat di sini fakta seterusnya, okey, kita perlu menghargai pembentukan Suruhanjaya ini. Kerana apa? Kerana Suruhanjaya ini juga, kamu boleh ambil ayat Suruhanjaya itu balik. Suruhanjaya ini juga mengutamakan ataupun menghargai, okey, ataupun kita kata melibatkan semua pihak. Melibatkan semua pihak dalam okey, pembentukan perlembagaan. Okey, jadi okey, huraian dia kita ambil kesannya. Okey, kesannya iaitu okey, iaitu kita tahu bahawa pandangan, kesannya okey, pandangan dan pendapat penduduk tempatan. Okey, tempatan dihargai. Okey, terima kasih banyak Rafiq untuk memberikan sedikit idea kat sini. Okey, so melibatkan semua pihak dalam pembentukan perlembagaan, maka kesannya pandangan dan pendapat penduduk tempatan okey, dihargai. Jadi sebab itu kita perlu menghargai pembentukan Suruhanjaya perlembagaan ini. Nampak tak? Jadi okey, kalau kita lihat, inilah cara untuk kita dapat 4 markah. 4 markah penuh. Bina dalam 2 ayat. Baik, siapa kat sini lagi yang tak tahu bagaimana nak bina ayat jawapan? Ke tak biasa? Ada tak sesiapa lagi yang masih belum tahu bagaimana untuk membina ayat jawapan? Cikgu rasa semua dah tahu kan? Cara membina ayat jawapan, ingat ayat jawapan mestilah dalam bentuk formal, mestilah teratur, lengkap dengan, kalau boleh buat perenggan lah. Dia mesti ayat yang lengkap je. Okey, permuafakatan tu apa? Maknanya permuafakatan tu maknanya kita kata sepakat. Mengutamakan muafakat, maknanya mengutamakan kerjasama dan satu hati. Kerjasama dan satu hati dalam membuat keputusan. So itu muafakat. Macam kita kan, kita muafakat, iaitu kita bekerjasama dan kita satu hati. Tak, bukan cikgu dengan kamu Riana, bukan. Kalau kita berdua je satu hati, dia macam kan, seram belum. Okey, bukan. Okey. Jadi gurau. Dan jangan marah ya. Okey, baik. So, ini cara dia bagaimana untuk dapat 4 markah. Okey. Jadi itu yang dikatakan sebagai muafakat ya. Baik. So itu telah kita telah menjawab semua soalan bahagian B. Okey, iaitu soalan-soalan struktur 4 markah. 40 markah kat sini. Setiap satu soalan tu 10 markah. Okey, jadi cikgu harap kamu dapat idea ya bagaimana. Tapi ingat selain daripada kamu buat ambil poin-poin ni, cikgu galakkan untuk kamu binalah ayat jawapan. Ya, bina ayat jawapan supaya praktis. Ya, praktis untuk bina ayat jawapan supaya kamu lebih ingat ya. Alright. Dan seterusnya kalau kita lihat, kita pergi kepada bahagian B. Okey, jawab 3 soalan sahaja. Okey. Untuk jawab 3 soalan sahaja yang membawa kepada 60 markah. Baik, kebiasaannya soalan bahagian B ni
dia akan berikan sehingga 5 soalan. Ya, 5 soalan ya. Soalan 5, soalan 6, okey, kemudian soalan 7, okey, kemudian soalan 8 dan juga soalan ke-9. So ada 5 soalan diberi, kamu dikehendaki pilih 3. Baik, bila pilih 3, bagaimana untuk memilih soalan-soalan dengan markah yang maksimum? Baik, caranya ialah setiap satu soalan ini akan diberikan pecahan A, B, C. Baik, kalau katakan kamu tengok satu-satu soalan, contoh nombor 5 program jemput tanah Melayu bermula apabila Singapura ditawan. Jelaskan faktor tanah Melayu menjadi sasaran tentera Jepun. Boleh ke tak boleh jawab? Bila kamu kita, okey, faktor tanah Melayu ni boleh ni. Okey, ambil. Uraikan layanan Jepun terhadap penduduk tanah Melayu. Terus kamu ingat, okey, layanan kepada orang Melayu macam mana? Layanan kepada orang India macam mana? Layanan kepada orang Cina macam mana? Okey, 6 markah. So, 3 kaum. Okey, boleh. Kemudian, konflik perkauman yang diwujudkan selepas kemerdekaan Jepun perlu dihindari. Mengapa perpaduan kaum perlu diberi keutamaan? Okey, mengapa perpaduan kaum perlu diberi keutamaan? Okey, untuk mengelakkan perpecahan, kemudian juga untuk memajukan negara, okey, memberi kesejahteraan, kemakmuran. Okey, boleh. Boleh. Macam tu. Nilai satu-satu. Tetapi kalau kamu lihat, okey, contoh soalan macam, okey, soalan yang ke-6, nilai satu-satu. Okey, soalan nombor 6. Okey, jelas, okey, Persekutuan Melayu 1948 dia telah ditubuhkan. Okey, soalan A, jelaskan sebab penentangan orang Melayu terhadap Malaya Union. Penentangan orang Melayu terhadap Malaya Union. So, 4 markah. 4 markah. So, 2 fakta, 2 huraian. Okey, yang pertama, penentangan orang Melayu kerana apa? Hilang hak keistimewaan orang Melayu. Dan yang kata apa, penggunaan kerakyatan Jusoni. Okey, boleh. Macam tu. Nilai satu-satu. Ya. Kemudian yang B, terus terangkan sokongan yang diberikan oleh pentadbir British. Okey, pentadbir British ni maknanya adalah pegawai-pegawai British yang memberi sokongan. Alamak, lupa lah. Contoh, alamak, lupa lah. Lupa biar. Jangan tanda. Soalan C, apakah kepentingan pembentukan Persekutuan Melayu kepada negara kita? Baik, kepentingan ialah faedah. Faedah pembentukan Persekutuan Melayu kepada negara kita. Okey, macam tak ingat aja. Macam tu kan, macam tak ingat kan? Okey, biar. Kemudian kamu terus pergi kepada soalan 7. Komunis. Jelaskan peristiwa yang mencetuskan perisytiharan darurat oleh kerajaan British. Oh, baru teringat 4 markah ni, iaitu pembunuhan 3 pengurus ladang berbangsa Eropah. Okey, di Perak. Telah mencetuskan perisytiharan darurat. Jadi, ingat tu. Okey, macam tu. Kemudian B, terangkan tindakan yang diambil oleh komunis dalam aspek berikut: melumpuhkan ekonomi negara, okey, merosakkan infrastruktur. Maknanya terangkan tindakan, maknanya jelaskan apa yang diorang buat untuk melumpuhkan ekonomi negara. Kalau lumpuhkan ekonomi negara, maknanya dia akan banyak apa? Merosakkan, okey, ladang-ladang getah dan juga okey, merosakkan juga, iaitu menyerang lombong-lombong biji timah. Kan? Kemudian boleh explain lagi. Merosakkan infrastruktur maknanya apa? Merosakkan landasan kereta api, kemudian juga merosakkan sistem bekalan air, air pipe, jalan raya, menyerang bas. So ini semua adalah okey, bolehlah ni. Boleh. B. Nampak tak? Kemudian C, berikan cadangan anda untuk membasmi ancaman komunis di negara kita. Basmi ancaman komunis, cadangan anda. Okey, banyak. Antaranya untuk meningkatkan pasukan keselamatan. Okey, kemudian menghalang ideologi komunis daripada masuk ke negara kita. So, okey. Bolehlah. C. So, di sini, bila kamu tengok pilihan jawapan kamu, nombor 5, okey, ABC bolehlah. Nombor 7, ABC dah. Okey. 2 soalan confirm boleh ambil. Confirm boleh ambil. Walaupun sebenarnya soalan nombor 6 ni, Persekutuan Melayu, dia popular. ETL 1948, bab 5, memang popular.
Jadi cikgu lag ke tak? Tak ada pula. Lag ke tadi? Ada lagging ke? Okey, baik. Okey, baik. So macam tu. Kemudian soalan yang ke-8. Okey, latar belakang penubuhan Kabinet Pertama Persekutuan Melayu. Tak ingatlah. Terangkan peranan yang dimainkan oleh Kabinet Pertama. Tak ingatlah. Peranan Kabinet Menteri amat penting pada negara kita. Berikan pandangan anda. Ini boleh lah. Okey, tapi yang lain tu macam tak ingatlah. Okey, fine. Soalan 9. Okey, latar belakang persediaan menyambut pemasyuran kemerdekaan Tanah Melayu. Okey, latar belakang persediaan. Jawatan kuasa persediaan fizikal, jawatan kuasa persediaan fizikal. Okey, iaitu dengan membina membina stadium dan juga istana negara. Kemudian jawatan kuasa sambutan. Itu 4 markah. Boleh ni. Boleh. Terangkan penubuhan jawatan kuasa sambutan. Okey. So, bila terangkan penubuhan, kamu kena mentionkan jawatan kuasa sambutan dan apakah tugas-tugas dia. Okey, jawatan kuasa sambutan. Okey, iaitu tentang tentang lagu negaraku, jata negara, kemudian juga penyediaan bendera-bendera. Banyak kat sini. So, boleh mentionkan. Dan yang C, sambutan kemerdekaan merupakan satu pertang wajib. Berikan hujah anda. Ya, wajib dilaksanakan. Untuk apa? Okey. So bolehlah ni. So dengan itu bila kamu dapat banyak soalan-soalan yang kamu rasa boleh jawab, itu yang kamu pilih. 5, 7, 9. Dan kemudian mulakan menjawab. Mulakan menjawab. Contoh soalan nombor 5, barulah kamu ingat pemilihan soalan sangat penting kerana salah pilih soalan, kamu hilang banyak markah. Ambil masa sedikit untuk tengok setiap soalan. Jangan sesekali, kamu kata apa? Soalan 5 aku boleh ambil. Soalan 6 ni kan, walaupun aku ada satu soalan je boleh jawab, tapi yang lain-lain ni macam topik ni popular ni. Aku kena ambil juga ni. Jangan. Popular, soalan yang popular tidak membawa apa-apa sebenarnya. Yang lebih penting, soalan apa yang kamu boleh jawab. Pilih yang itu. So, soalan 5, soalan 7, soalan 9 boleh jawab. Ambil. Dan start. Dan start untuk menjawab. Itu strategi yang cikgu harap kamu semua amalkan. Jadi itu cara bagaimana memilih soalan dan kemudian kamu menjawab soalan. Ya. Baik. So itu di bahagian B, dan untuk bahagian B ini, cikgu akan berikan skema markah. Iaitu